Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila nabiyil karim wa sahabatil kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mukaddimah dengan kita berselawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal ghafilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal jahilin. Allahumma inna hadza ikbalu naharik wa adbaru lailik wa aswatu du'atik faghfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kak Murni sudi menjemput saya pada hari ini. Puan-puan hajah muslimat dan muslimin seorang, Faiz. Ada lagi kat luar? Ya, kat luar live insya-Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya diberi kesempatan untuk mari ke tempat puan-puan pada pagi yang penuh barakah ni. Saya datang daripada Ipoh. Bertolak tadi lepas subuh tadi sekitar jam 6.40 tadi kita bertolak dan sampai tadilah. Alhamdulillah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana akhirnya apa yang diatur itu dapat kita laksanakan. Asalnya bulan lepas saya patut datang, tapi saya ada urusan di luar sebab saya dalam fasa untuk mencari dana akhir bagi pembinaan kompleks yang sedang kami bina. Jadi bulan 10 ni agak sibuk, bulan 10 lepas. Bulan 11 ni agak tenang sikit. Dan kita berada pada fasa yang terakhir. Kita dah menyiapkan sekitar 88% pembangunan dan telah keluarkan modal sebanyak 2.8 juta. Kita dah keluarkan, memerlukan lebih kurang 400,000 lagi. Jadi kalau pagi ni ada yang nak bagi 400,000 tu, saya tak keluar, duduk situ je. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi buku yang berada di tangan puan-puan sekalian ni ialah buku yang mungkin cetakannya tidak beberapa, saya agak kecewa juga dengan cetakan ni sebenarnya, sebab kita berhajat pada lain tapi datang yang lain. Jadi cuma buku ni tak tebal mana, cuma kalau dicatat dia akan jadi tebal lah, sebab dia tidak ada syarah. Dia cuma letak hadis dan pengajaran hadis. Kalau kita letak syarah pada hadis tu jadi panjang lagi. Dan buku ni kita cetak khas untuk cari dana untuk kompleks lah, dan juga untuk pengurusan bayar gaji guru, bil utility dan sebagainya. Itulah kaedah yang saya gunakan untuk dalam pentadbiran kompleks setakat ni. Sekarang ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, buku ni ada 40 hadis yang saya namakan buku ni Inna hazihi tazkirah. Sesungguhnya ini adalah tazkirah, peringatan. 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan. Hadisnya tak panjang, jadi mungkin kita boleh baca ini dekat 5-6 hadis kita boleh baca insya-Allah. Maknanya 2-3 kali pertemuan cukup dah, tak bertemu dah. Khatam. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, buku ni kita mukaddimahkan dengan hadis yang pertama. Cuma cara penulisan hadis di sini kita letak perawinya di hujung. Biasa kita bertemu di depan, tapi dalam buku ni majoriti hadis di hujung saya letak perawi. Saya ikut daripada kitab Tajzib Atraful Hadis yang menulis macam tu, maka saya nakalkan macam tu. Cumanya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Saya bacalah. Innamal a'malu binniyat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih.
barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ia akan mendapat balasan hijrahnya Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia, yusibuha, dia akan dapat, dia akan perolehinya. Aw imra'atin, ataupun dengan sebab perempuan, fahijratuhu yankihuha, maka dia akan dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia akan mendapat balasan hijrahnya kepada apa yang diniatkan tersebut. Itu hadis Rasulullah SAW yang biasa kita dengar hadis ni. Hadis ni kalau kita mengikut pengertian hadis, setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang itu tertentu dengan apa yang diniatkannya. Puan-puan datang pada pagi ni untuk niat belajar, maka dapat pahala. Start daripada keluar daripada rumah, bahkan kita berniat tadi pun untuk belajar, dapat pahala dah. Sebab dalam hadis yang lain kita akan jumpa hadis itu, Nabi kata, man hamma bihasanatin, siapa yang baru bercadang nak buat satu kebajikan, satu kebaikan, mari nak belajar, mari nak mengaji, maka dia tak buat, dia dapat satu pahala. Tiba-tiba anak menantu balik, ataupun tiba-tiba sakit perut, cirit-birit dan sebagainya, tak boleh datang. Ataupun tiba-tiba tak jadi mari sebab suami tak bagi, contoh. Maka ketika tu dapat satu pahala. Tapi kalau dia datang juga, suami tak bagi pun, dia tumbuknya suami dia. Bukan tumbuk lah, suami tak bagi, dia datang juga. Dia pujuk abang, kalau abang bagi saya pergi, saya masak kari kepala ikan hari ni. Pergi, dia kata, pergi. Maka pergi. Maka datang juga, maka dia akan dapat pahala yang berganda. Dapat 10 dan digandakan lagi pahala tersebut. Itu yang Nabi sebut. Maka setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang itu tertentu dengan apa yang diniatkannya. Jadi kalau datang nak belajar, dapatlah pahala belajar. Tapi kalau datang mari nak buat ketupat, dapat ketupat. Ketupat tahu nak mengumpat je kerjanya, tak ada kerja lain. Dia ya. Terima kasih. Awal soalan bagus, aktif tu sini ni. Dia sebenarnya kalau suami tidak benarkan untuk kita pergi belajar, kita boleh pergi juga. Tidak dikatakan derhaka. Kalau suami itu tidak mampu untuk mengajar. Tapi kalau suami itu ustaz, suami itu mengajar, tiba dia kata jangan pergilah, aku boleh ajar, maka kita pergi juga. Berdosa kita. Ya. Khususnya fardu ain. Bukan pergi menjahit, fardu ain. Perkara fardu ain. Macam pagi ni fardu ain lah. Ya. Tapi kalau kata saya nak pergi ke pasar, suami tak bagi, kita kena patuh arahan, tak boleh pergi. Baik. Kemudian kalau kita datang ke sini kerana selain daripada Allah, kita akan dapat apa yang kita niatkan. Mari nak makan, dapat makan. Mari nak cakap, dapat bercakap. Mari nak tidur, dapat tidur. Tapi kalau kita mari nak belajar, maka dapat apa yang kita dapat. Dengan niat dapat menentukan adakah amal seseorang itu diterima ataupun tidak di sisi Allah Azza wa Jalla. Niat dari sedap amal ibadat itu penting, muhim jiddan. Dan niat ni apa dia? Niat ni qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kita lintas satu benda nak buat dan kita buat apa yang kita lintas. Niat tersebut. Qasad kita nak apa? Nak mari belajar dan kita mari. Itulah niat. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala, cuma kalau bab ibadat ni disebut nombor 2 tu. Niat dapat membezakan antara sesuatu amal perbuatan sama dia ia boleh menjadi ibadat atau sekadar adat saja. Contoh pagi Jumaat. Disunatkan bagi orang nak pergi sembahyang Jumaat, khususnya orang lelaki. Disunatkan untuk mandi hari Jumaat. Mandi hari Jumaat. Sama ada mandi pada waktu subuh atau mandi waktu nak pergi sembahyang Jumaat. Maka sunat. Kalau dia mandi biasa tak niat, tak dapat apa. Tapi kalau dia berniat nak mandi hari Jumaat, dapat pahala. Itu beza dia. Maka hadirin mati Allah SWT, apa saja amalan yang kita buat ada beza adat dengan ibadah. Mandi janabah, mandi adab sor. Kalau tidak berniat untuk mandi janabah, mandilah 7 lautan sekalipun kita tak berniat pun untuk angkat janabah, maka tidak sah janabah tersebut. Begitulah keadaan. Yang ketiga, pentingnya niat ini kerana setiap amal soleh jika niatnya benar ikhlas, walaupun belum lagi dilaksanakan, akan diberikan satu ganjaran pahala daripada Allah. Dan jika mereka melakukannya, maka pahala berganda yang akan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Macam kita sebut tadi lah, puan-puan pun datang belajar, maka dapat pahala berganda. Orang mari menuntut ilmu ni, seluruh makhluk di daratan dan di lautan, semuanya mendoakan kita keampunan untuk kita. Yang mari belajar fardu ain. Fardu ain. Itu dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok pada hadis ni, hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ni sahih daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Sahabat Nabi yang mulia, yang mana orang nombor 2 kanan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pangkatnya cukup besar, Amirul Mukminin, Perdana Menteri yang kedua dalam Islam. Dan dia seorang sahabat yang Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, maka Umar lah Nabi itu. Tapi tak ada lah Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya hebatnya Sayyidina Umar. Dan Umar ni sedikit manakib dia, ataupun profil dia. Dan Sayyidina Umar kita kenal ataupun kita baca manakib dalam kitab-kitab, menyatakan dia ni banyak pandangan dia muafakat, bersepakat ataupun sama macam apa yang Allah nak. Contoh, dalam perang Badar. Dalam perang Badar kita lihat bila mana tawanan orang Islam, orang kafir mati 70 orang, mati katak gitu. 70 orang ditawan. Bila mana ditawan, Rasulullah bermesyuarat dengan para sahabat, macam mana nak buat dengan tawanan. Maka ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, yang kaya kita minta dia bayar, tebus. Yang susah kita minta, kalau dia reti membaca, menulis, minta mereka ajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Lembut, Sayyidina Abu Bakar ni lembut. Apa pandangan kamu pula wahai Sayyidina Umar? Maka jawab Sayyidina Umar, ya Rasulullah, pandangan saya tak banyak cakap, kita bunuh belaka. Kita bunuh semua yang 70. Nabi pilih yang mana? Nabi pilih pandangan Sayyidina Abu Bakar. Bangun pagi esok, Sayyidina Umar ni tengok Rasulullah tengah menangis, Sayyidina Abu Bakar pun tengah menangis. Maka dia tanya, ya Rasulullah, kenapa menangis? Cerita kat saya, supaya saya boleh menangis sama tengok sahabat. Kita tak tengok sahabat menangis, lantak engkau lah. Kau down lah seorang-seorang, aku tak down, dia kata. Itu orang faham tu. Kau tak down. Maka Nabi kata, sesungguhnya Allah telah turunkan ayat semalam yang mempersetujui pandangan kamu. Apa dia? Suruh bunuh belaka. Sama juga dalam peristiwa Nabi dengan isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi ni, dia ada klik dia. Sini ada klik tak? Aliran kiri, aliran kanan. Tak ada, insyaAllah tak ada lah. Semuanya hebat belaka, insyaAllah. Jangan ada klik-klik lah. Tak seronok. Tak seronok. Jadi, kalau saya dulu mengajar di sekolah, saya 13 tahun guru. Tahun lepas pencen. Berhenti letak jawatan. Saya guru KPM dulu. Dalam guru biasa ada klik-klik dia. Klik guru besar, klik penolong kanan, grup tanpa guru besar, grup aliran kiri, semua ada. Grup aliran kiri ni untuk hentam guru besar. Grup aliran kanan untuk menyokong guru besar. Jangan-jangan lah. Jadi, isteri Rasulullah ni pun sama macam orang perempuan biasa. Dia ada perasaan cemburu. Ada perasaan cemburu lah. Orang perempuan balik besar cemburu lah. Cakap banyak tu biasa. Cakap banyak sebab orang perempuan ada kota percakapan setiap hari. Dia kena penuhi kota tu. 20,000 patah perkataan sehari. Kalau tak cukup selagi tu dia akan bunyi. Orang lelaki tak sikit je. Tak percaya tanya suami perempuan balik nanti. Abang nak makan apa abang? Ya jawab. Nak makan apa? Ikutlah. Satu patah. Jadi, isteri Nabi SAW ni, dia ada yang kadang-kadang menyebabkan Nabi terasa hati. Dan pernah Nabi SAW pernah mencerai salah seorang isteri Rasulullah, tapi Allah perintahkan Nabi untuk rujuk balik, iaitu Sayyidatuna Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Sebab Sayyidatuna Hafsah ni seorang kuat menderma. Jadilah ramai tu isteri Nabi ni, kalau contohnya Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Hafsah ni klik dia. Mereka tak berapa nak ngam dengan Zainab binti Jahsy, isteri Rasulullah juga. Zainab binti Jahsy ni siapa dia? Bekas isteri Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah. Zaid menceraikan Zainab, Nabi kahwin dengan Zainab. Siapa yang jadi qadi dia? Allah. Allah nikah. Allah nikahkan Zainab dengan Sayyidatuna Zainab dengan Rasulullah. Maka kalau bertemu dua orang ni, Sayyidatuna Aisyah dengan Zainab, masing-masing akan tunjukkan kehebatan dia. Aku ni
Allah nikahkan aku dengan Rasulullah. Maka jawab Aisyah, ya Zainab, aku ni Allah yang sucikan aku. Kan Sayyidatuna Aisyah pernah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, hadis ifki. Turun surah Taubah, membara'ah, mensucikan Sayyidina Aisyah. Masing-masing tunjuk hebat. Maka dalam keadaan macam tu banyaklah isu, terutama dirujuk surah Tahrim. Balik nanti baca surah Tahrim. Surah Tahrim sangat bagus untuk pesan pada menantu kita. Tuan-tuan nanti dapat menantu, suruh menantu lelaki tu bacakan At-Tahrim dengan terjemahannya bagi kepada anak perempuan kita. Baca, bukan wajib. Tapi ulama suruh buat gitu. Sebab ada peristiwa keluarga Nabi dekat situ. Maka dalam peristiwa tersebut, Sayyidina Umar ni, dia pergi bertemu dengan isteri-isteri Nabi. Dia kata, koma ni, kalau Nabi ceraikan koma semua ni, pasti Allah akan ganti lebih baik pada koma. Gitulah perkataan lebih kurang. Maka marahlah. Marah isteri Nabi ni, terasalah. Turun ayat, mensetujui pandangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asa rabbu in talaqakunna, surah At-Tahrim tu. Maknanya Sayyidina Umar ni bukan calon-calon orang. Jadi dialah meriwayatkan hadis ini yang sampai kepada kita sekarang. Dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi laknatullahi alaih dalam perang, dalam solat subuh. Ketika solat subuh dia ditikam. Waktu tu dia pengsan, maka cara nak sedarkan dia sebut as-salah ya Amirul Mukminin. Semayang wahai Amirul, baru dia bangun. Kalau tak semayang dia pengsan. Itu hebatnya iman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asy-syahid, seorang syahid di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Peringatan yang kedua. Saya kata dah hadis ni tak panjang. Kita pergi pada hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis muttafaqun alaih, yang ni saya letak di depan sebab hadis tu saya dapat macam tu. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum, apakah pandangan kalian? Lau anna nahran, jika ada sebatang sungai, bi babi ahadikum, di hadapan pintu rumah-rumah kalian, yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat, yang mana salah seorang daripada kamu dia mandi dalam sungai itu 5 kali sehari." Nabi kata, "Ma taqulun, apa pandangan kalian? Hal yabqi, bukan yubqi ya, tukar dhammah tu kepada fathah. Hal yabqi min daranihi syai', bukan syai'an, syai'un." Banyak salah kitab ni Ustaz. Dapat kerja sikit lah hari ni, kena tulis. Kena betul kan? Hal yabqi min daranihi syai'un, bukan syai'an. Jadi buang alif tu, kekalkan tu alif. Kalau ya tak ada titik tu panggil alif maqsurah. Hal yabqi min darnihi syai', adakah kekal ataupun adakah pada badannya masih ada kotoran? Qalu, maka jawab para sahabat, la yabqa min darnihi syai'un, tidak kekal ataupun tidak ada pada tubuhnya sedikit pun kotoran. Qala, maka jawab Rasulullah, dzalika masalus salawatil khamsi, demikianlah dan juga dengan salat 5 waktu, yamuhullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, bihi tu tambah 1 huruf, bihinnal khataya. Lepas ha tu tulis nun, bihinnal khataya. Tak ada baik buat. Yamuhullahu bihinnal khataya, maka Allah mengampuni dengannya segala dosa kesalahan. Nabi SAW buat perumpamaan kepada kita semua, bagaimana kehebatan semayang 5 waktu ni, ibarat kita mandi 5 kali sehari dalam air sungai yang ada depan rumah kita. Kat sini ada sungai depan rumah, tak ada longkang, jangan mandi. Jangan mandi longkang. Kalau ada sungai lah, contoh tempat kawan saya Ustaz Azhar Ishaq, perempuan sekalian, kalau ada masa nak pergi ziarah, pergi ziarah Kompleks Raudatul Jannah Kota Raja. Tempatnya cantik, air terjun, pondok banyak, dekat Meru 2C, Ipoh. Ipoh. Meru 2C. Meru 2C. Naik atas bukit sikit, tak boleh naik bas. Kena naik kereta lepas, insya-Allah. Cumanya bagus kalau nak buat program adik keluarga ke, keluargaku ke, pergi sana. Boleh pergi sana, insya-Allah.
Ataupun kat sana sekolah yang telah ditinggalkan oleh almarhum Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Dia pengasas, dia bukan pengasas, dia pengerusi ataupun penasihat. Pengasasnya Ustaz Hasan. Baik, saya nak sebut macam mana Nabi buat perumpamaan kepada kita semua yang kita semayang 5 kali sehari ni, Allah ampunkan dosa kita semua. Dosa apa? Dosa-dosa kecil kita. Dosa besar kena taubat kepada Allah. Syirik pada Allah, taubat. Taubat ni bukan tahu buat, taubat. Kalau berjudi, dosa besar, maka kena taubat. Meninggalkan semayang, dosa besar. Tapi orang ingat tinggal semayang dosa kecil sekarang. Biasa je. Anak tak semayang, tak apa, dia letih tu. Jauh balik tu, tak apa. Cucu tak semayang, tak apa. Tak makan je tak boleh. Tak semayang tak apa. Ni bukan di Teluk Intan, di Teluk Anson. Penjelasan hadis Nabi SAW. Solat adalah satu kefarduan ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Syarat wajib semayang ada 3. Islam, aqil, baligh. 3. Islam. Aqil, berakal. Bukan namanya akil, berakal. Baligh, cukup umur. 3 syarat wajib semayang. Kalau gugur salah satu, gugur solat dia. Orang kafir tak wajib semayang. Kita jumpa acong tepi jalan dengan semayang Jumaat ni, acong, semayang. Aku kafir, dia kata. Kafir ke? Kafir pun semayang. Kalau dia semayang pun tak sah semayang. Tak dapat pahala dia semayang. Tu, dia kena akil misi Islam. Maksudnya ramai orang tak semayang ni apa cerita dia? Adakah mereka tak Islam? Islam kapal selam. Tak kuat Islam dia. Kalau kita baca hadis Nabi yang lain, takut hadis tu. Nabi kata, man, siapa-siapa tarakas salah, meninggalkan semayang, muta'ammidan, sengaja tinggal semayang. Kenapa tak semayang yuk? Malah. Kenapa tak semayang? Sibuk lah. Itu sengaja tu. Muta'ammidan, faqad kafara jihara, maka dia telah kafir yang nyata. Kalau sisi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kafir sungguh, keluar pada Islam. Tapi di sisi mazhab Imam Syafi'i, bukan kafir lagi, dipanggil fasik. Fasik ni apa dia? Kalau kita beli buah durian, buka-buka, penuh wasak durian tersebut. Orang panggil fasik, wasak. Maka dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tak bertaubat, dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i, fiqh mazhab kita, diperintahkan oleh pemerintah untuk suruh mereka bertaubat kepada Allah dan kembali solat. Kalau tak solat juga, pemerintah boleh pancung kepala dia. Hukumnya berat, tapi orang anggap benda tu ringan sekarang. Orang mencuaikan sembahyang ni satu benda dosa besar. Tu sebab kalau menantu balik nanti 18 hari bulan, nak balik nak mengundi, suruh dia sembahyang. Kejut-kejutnya, kejut makan, mai sarapan. Tak makan rumah-rumah. Jangan gitu. Kalau dia sampai rumah, koma dah sembahyang ke belum? Tanya nombor 1 tu. Koma nak makan, koma tak tanyalah bab makan. Malaysia takkan mati. Sebab makanan kita banyak. Cuma makan ataupun tidak lagi. Cuma kita fokus pada solat ke belum. Cucu-cucu pun solat ke belum. Itu yang penting sekali. Sebab dengan solat akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, solat dapat mengikis segala dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah seperti mana digambarkan oleh Rasulullah. Cuma dosa ni saya sebut tadi, dosa-dosa kecil kita. Dosa kecil banyak cara Allah hapus. Dengan wuduk habis dosa kecil. Dengan salat habis dosa kecil. Dengan berzikir astagfirullah dosa kecil. Dosa besar kena taubat nasuha. Taubat nasuha. Yang ketiga, salat adalah seawal-awal amalan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti. Nombor 1 amalan kita, kata ulama, salat yang Allah akan selidiki. Tu sebab kena memperbanyakkan solat wajib memang sah dah kena buat. Kena perbanyakkan solat sunat. Sebab solat sunat ni dapat menampung kita punya lubang-lubang dalam solat-solat wajib kita. Maka saya tahu orang perempuan rajin sembahyang sunat. Sebab isteri saya pun perempuan, rajin sembahyang sunat. Alhamdulillah. Kita nak macam itulah. Lelaki pun sama. Solat rawatib kena laksanakan, solat ba'diyah, qabliyah boleh, solat duha dan sebagainya kita laksanakan, insya-Allah dapat pahala. Kemudian yang keempat, solat yang sempurna dapat mencegah seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar.
Macam mana ustaz, kawan saya tu dia semayang tapi kuat benar mencuri ustaz. Curi apa? Curi masa. Patutnya dia bekerja daripada pukul 8.30 sampai pukul 5. Dalam tempoh dia bekerja kerja lain. Contoh. Ni banyak berlaku. Tu sebab salah satu faktor saya letak jawatan kerajaan. Sebab apa? Sebab banyak kerja dalam kerja. Kadang-kadang, sebab saya berniaga kot. Kadang-kadang orang telefon kita, orang ni. Jadi kita tak berselesa. Mengganggu dalam waktu pekerjaan. Kalau kita selidiki yang ni, ramai yang fail lah. Ramai yang fail. Dan tu sebab menyebabkan rezeki kita tidak berkat sebenarnya. Rezeki kita tidak berapa berkat. Tu sebab bila mana tak berkat, ada Islam ajar cara nak bagi clearkan rezeki tersebut. Bukan sedekah semua. Ambil sedikit daripada harta kita, sedekah. Kalau kita rasa rezeki aku ni banyak mana, aku bekerja ni banyak mana yang aku cuai, maka keluarkan kita sedekah. Kita bersihkan harta kita. Maka saya letak jawatan. Walaupun saya tahu waktu tu gaji dah cecah dekat 7,000 dah. Grade nak naik 44. Dikit lagi naik 44 grade-nya. Lepas tu, kita letak jawatan. Orang kata bodoh lah kamu. Letak jawatan waktu PKP pula tu. Orang PKP nak duit. Kamu PKP letak jawatan. Maka paksalah. Kita buat keputusan dah. Ni dah membolak dah tekad. Paksalah. Walaupun sekarang pun nak cari PT agak payah. Nak berniaga pun tidaklah maju macam dulu. Niaga gitu je. Lemah sekejap. Timbul sekejap lemah. Tapi hakikatnya kita rasa tenang. Sebab kita tak terikat satu. Itu sebab kalau nak berniaga dalam waktu bekerja, kena tanya pada bos. Bos bagi tak bagi? Kalau bos tak bagi, tak boleh kita buat. Tak boleh kita. Banyak yang berlaku bila mana buat kerja dalam kerja. Itu tak boleh sebenarnya. Sama seperti mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Waktu dia sedang bekerja, dia guna lilin daripada kerajaan punya. Waktu anak dia datang bertemu dengan dia, dia tanya, wahai anak, kamu nak bertemu aku ni urusan negara ke urusan keluarga? Urusan keluarga. Dia padamkan lilin kerajaan tu, pasang lilin keluarga punya. Punya dia jaga. Datang barang-barang faid, barang-barang ghanimah daripada luar, nak letak dekat Baitul Mal. Ada salah satunya minyak wangi yang dihalakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar ni bila mana orang buka minyak wangi, dia tutup hidung. Dia kata, ya Amir, kenapa kau tutup hidung? Dia kata, aku takut terambil hak rakyat aku. La ilaha illallah. Itu baru hidu. Kita tak kira lah. Teh dulu. Wangi ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat maksiat pun sebut Alhamdulillah. Ya. Punya kita. Itu pendetilan. Kita tak boleh buat sama macam mereka. Tak boleh sama. Sebab mereka ni luar biasa kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh tiru kadar yang boleh kita buat insya-Allah. Nah itu sebab hati-hati betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Laisun. Perbuatan mungkar, dia buat dosa juga. Dia semayang tapi dia dah aurat contoh. Dia semayang tapi kuat mengata orang. Dia semayang tapi kuat menipu. Dia semayang tapi buat maksiat. Adakah solat dia tak boleh cegah perbuatan keji dan mungkar? Maksudnya kata ulama, kemungkinan besar solat dia tu tidak sempurna. Kena cek balik. Wuduk dia betul tak betul dia ambil wuduk. Orang menyelati dia tak menyelati. Kalau kuku panjang, dia korek dah kuku dia. Cara kena cek balik. Kenapa aku semayang tapi semayang aku tak boleh mencegah perbuatan mungkar yang aku nak buat. Itu satu masalah besar. Baik. Kemudian solat juga dapat membezakan di antara iman dan kufur. Seperti mana saya katakan tadi, antara iman, orang beriman, orang melaksanakan ibadah solat. Kufur, orang meninggalkan solat. Sebab sekarang ni orang telah menormalkan tinggal solat tu biasa. Macam kita tengok orang dedah aurat, kita tak rasa apa dah. Tak macam dosa dah. Ini satu masalah besar tuan-tuan mati Allah. Saya pernah pergi program. Kita baca doa. Yang baca doa je tanda tangan tu. Tak pakai tudung. Saya gerang nak baca doa. Ya Allah, rahmatilah si fulanah depan saya ni. Suruh pakai tudung. Tapi terpaksalah. Cuma kita doakan bagi orang yang tidak menutup aurat ataupun tidak melaksanakan ibadat solat, bahawa mereka cepat sedarlah. Sebab tidak boleh bercampur. Khalatu amalan salihah wasayyi'ah. Dicampur habis. Baik dia buat, jahat dia buat. Tak boleh. Dia kena buat betul-betul apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Yang keenam, neraka saqar. Neraka saqar disediakan bagi manusia meninggalkan salat. Dan neraka wil bagi orang yang melengah-lengahkan semayang.
Yang pertama, neraka Saqar, orang tak semayang. Nombor dua, neraka Wil, orang semayang, tapi akhir waktu dia semayang. Kalau subuh, start pukul 5.52 sampai pukul 7. Pukul apa? 7 macam tu. Syuruk. Orang naik 7 minit syuruk. Dia semayang pukul apa? 6.59 dia semayang. Kadang-kadang subuh gajah dinosaur. Subuh pukul apa? Pukul 9 pagi subuh. Dia sengaja melengahkan semayang. Maka dosa orang macam ni nak ke Wil, nak ke Saqar, orang tinggal semayang. Pesan gitulah. Kalau ada sahabat-sahabat kita meninggalkan semayang, khabar dia neraka Saqar ni, Allah sebut dalam Quran, ma salakakum fi Saqar. Kenapa kamu dicampur dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka menjawab, kami bukan di kalangan orang yang melakukan ibadat salat atas muka dunia dulu. Baik, habis hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun salawatin, salat 5 waktu, iftaradahunna Allah azza wa jalla, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah fardukan. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa mengelokkan wuduknya, wa sallahunna, dan mengelokkan salatnya, liwaktihinna, dalam waktunya, wa atamma ruku'ahunna, dan menyempurnakan rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya, wa khusyu'ahunna, dan khusyuknya, kana lahu 'ala Allahi ahdun, nescaya adalah baginya atas Allah perjanjian, ayaghfiralah, agar diampunkannya, wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang tidak melaksanakan seperti yang tersebut, falaisa lahu 'ala Allahi ahdun, maka tiadalah baginya atas Allah sebarang janji, insya'a ghafaralah, maka jika dikehendaki oleh Allah diampunkannya, insya'a 'adzabah, dan jika dikehendaki oleh Allah akan diseksakannya. Okay, hadis ni menceritakan tentang kesempurnaan ibadat salat. Bermula daripada wuduk kita. Wuduk kita kena sempurna wuduk. Wuduk yang sempurna menjamin salat yang sempurna, insya-Allah. Pada zaman Nabi ada sahabat yang musik fi salat, yang tak betul sembahyang dia. Bermula daripada wuduk lagi, Nabi suruh ulang wuduk. Tu sebab cara nak ambil wuduk yang betul, tanya pada asatizah. Kalau macam-macam puan-puan sekalian, rujuk pada ustazah lah, ustaz-ustaz yang mengajar cara wuduk. Nabi dah ajar pada kita cara wuduk yang Nabi buat dan sahabat buat, dan sampailah kepada kita cara wuduk yang sempurna. Kalau dikata membasuh tangan hingga ke siku, jangan siku sampai ke tangan. Terbalik pula kita. Siku ke tangan. Orang tangan ke siku. Faham tak? Tangan ke siku. Kalau dikata menyapu muka, membasuh muka, sapu basuh muka betul-betul. Kalau kita pakai alat solid, buangkan habis. Dulu saya suka juga bersolid masa PU dulu, penjaduh rumah dulu. Malam Jumaat je kena solid. Kebal tu solid tu. Nak tutup lubang-lubang puri-puri hitam tu. Maka nampak cerah dalam TV. Sebab kita tak berapa nak cerah. Maka ketika tu, nak ambil wuduk, mujur kita waktu tu semayang. Kita tu semayang isyak lepas tu. Sempat semayang isyak. Lepas tu, kita nak bangun esok, kena ambil tisu basah tu kan. La Allah, penuh. Bayang orang lelaki pun kena solid juga. Tapi bukan jadi perempuan untuk tutup dia punya lubang-lubang tu je lah saja. Cuma nak sebutnya, kena sempurna betul. Tu sebab ada produk dikatakan produk mesra wuduk. Adakah betul mesranya? Ada orang kata tagline je, tapi tak berapa nak mesra juga. Wallahualam. Tapi baguslah dia kata mesra wuduk. Maknanya gamaknya mudah untuk dibuang. Gamaknya gitulah. Begitulah macam Allah SWT. Maksudnya apa tuan macam Allah? Kena bersungguh. Jangan pula kita siang ikan banyak sisi, ambil wuduk selamba je. Bila kita semayang, habis semayang tengok ada sisi. Sah tak semayang? Tak sah. Kena repeat semayang. Kena repeat semayang. Subuh tadi kita siang ikan, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Isyak waktu nak tidur tengok apa benda ni. Tengok sisi ikan. Keringat kita lepas subuh kita siang ikan. Repeat 4 waktu tu. Repeat 4 waktu tu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Pada muka saya. Sebab apa? Tak bersungguh untuk jaga perkara tersebut. Tu kena tengok tentang Allah SWT keadaan dia. Baik. Yang seterusnya, salat adalah tiang agama. Mendirikannya diibaratkan sebagai mendirikan agama, dan meninggalkannya diibaratkan sebagai meruntuhkan agama.
Nombor dua, solat yang sempurna segala rukun dan syaratnya adalah lambang seseorang itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Sujud biar betul, tepat, kena dahi di atas sajadah tempat kita sujud. Baik, yang terakhir sekali dalam bab ni, baginda Nabi SAW menegaskan dalam hadis di atas bahawa jika seseorang menjaga ibadat salat dan tidak mencuaikannya, akan diberi jaminan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untung sebenarnya kalau kita dapat anak-anak, khususnya anak menantu kita yang dia semayang kita tak perlu suruh. Sangat untung sebenarnya. Sebab perempuan sekalian, nak cari bakal menantu, carilah menantu yang saleh. Jangan cari kerja dulu. Jangan tengok kereta dulu. Kadang orang tengok kereta dulu. Kereta apa tu? Viva. Viva. Mak pun sagar takkan dia Viva. Tengok dulu saleh tak saleh. Bukan nama dia saleh, tapi amal, perangai dia. Tanya, mak, kamu semayang tak? Semayang makcik. Berapa kali sehari? 7 kali sehari makcik. Dia nak tunjuk dia hebat, 7 kali sehari. Oh, 7 kali sehari. Kita tak apa, layan je. Scammer ni nak. Semayang subuh rakaat mak. Subuh ni biasa saya buat 4 lah makcik. Nak. Layan lagi scammer ni. 4 je. Baca kunut mak. Makcik nak yang mana? Panjang ke pendek? Dua-dua boleh. Ni mana taubat. Reject awal lah. Mana tak reti semayang. Suruh dia semayang tu. Belajar semayang. Dah cukup sempurna, mari test sekali lagi. Baru boleh dapat anak makcik. Jangan mudah-mudah. Sebab kita nak menyerahkan yang orang kita jaga anak dah 20 tahun, 21 tahun kita jaga dia. Sempurna ibadat dia kita jaga. Tiba-tiba kita serah pada seorang laki-laki yang menyebabkan hancur anak kita. Tak semayang. Dosa kita sebenarnya. Itu sebab Nabi kata dinikahi perempuan dengan sebab 4. Cantik dia, pangkat dia, keturunan dia, agama dia. Sama juga lelaki. Nak cari lelaki, cari 4 tu. Tapi fasfar bidatidin, cari yang beragama dulu. Walaupun muka dia pecah pintu, letak pintu, pecah pintu. Tapi sebab dia saleh, tafadhal insya-Allah. Dapat yang terbaik. Jangan ingat kita tuan-tuan macam Allah nak cari menantu muka macam Fatah Amin saja, atau muka macam Adi Putra. Nak, tapi nak yang saleh tu kita nak. Itu yang penting. Sebab yang menikah bukan kita. Macam kita pula menikah beria cari menantu handsome. Anak kita serah anak kita pada orang yang saleh insya-Allah. Kemudian yang terakhir sekali hadis yang keempat. Peringatan yang keempat daripada sanad Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu, datang kepadaku sanad Jibril alaihi salam, faqala, maka dia telah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta, hiduplah kat dunia ni ikut kehendak kamu, ikut suka kamu, fa innaka mayyitun, maka kelak kamu akan mati. Ayat ni sebenarnya menakutkan ni. Hadis ni menakutkan. Jibril kata kepada Sayyidina Jibril sebut pada Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah ikut suka kamu. Suka kamu dalam bahasa orang Teluk Intan, up to you. Ikut suka mu lah. Nah. Fa innaka mayyitun, tapi kelak kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, dan kasihlah siapa pun sekehendak kamu. Fa innaka mufariquh, kamu akan meninggalkan mereka. Wa'mal ma syi'ta, buatlah apa saja yang sekehendak hati kamu. Fa innaka majziyun bih, kelak kamu akan menerima balasannya. Wa'lam, dan ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, iaitulah kemuliaan seorang mukmin mendirikan ibadah di tengah-tengah malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kebesaran seseorang mukmin itu terkaya ia daripada berhajat kepada orang. Ada 4 perkara penting yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama, hidup di dunia ini sementara. Kita dah lama, umur kita ni kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70. Saya sekarang 40. Mana kalau ikut 60, tinggal 20 tahun lagi. Arwah mak saya meninggal umur 45 tahun. Kalau ikut umur mak saya ada 5 tahun lagi.
Dalam keluarga saya, ada 2. Pakcik meninggal umur muda, mak saya pun muda meninggal. Pakcik serangan jantung. Mak saya 3 serangkai. Buah pinggang ada, sakit hati pun ada masalah dan sebagainya. 45 tahun. Ayah saya meninggal umur 78. Kalau ikut usia ayah saya, 38 tahun saya boleh hidup lagi. Tapi kata Rasulullah, umur umatku 60, 70. Itu Khalid. Orang perempuan ikut kajian boleh cecah 75 maksimum kebiasaannya. Oh, saya baru 60 sah. 15 lagi. Kita apa? Kalau jaga makan, jaga minum, kita akan boleh hidup panjang. Contoh, paling dekat dengan kita, Tun Dr. Mahathir contoh. 98 tahun. Tapi Tun, dia makan tak macam kita. Dia makan sikit. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Dia makan sikit. Dia ikut sunnah Nabi tu. Hebat dia. Yang tu hebat. 98 tahun. Sihat lagi. Ada orang kata, Ustaz, dia tukar jantung. Ustaz. Itu urusan dia lah. Tapi nak gambar, dia makan tu sikit. Dia makan sikit. Apa saya nyatakan? Ayah saya 78 tahun. Ayam daging ni tak makan. Dia tak makan ayam. Sampailah dia sakit umur 70, 3 tahun dia start sakit, 5 tahun dia berbaring je. Tak boleh nak bangun. Waktu tu kami bagi makan ayam. Bagi makan ayam. Dia tak suka makan tapi dia kata sedap juga ayam ni. Mana tak, sejak muda tak makan ayam. Dan dia kuat bekerja. Kita kuat tidur. Macam mana nak jadi macam dia nak panjang umur. Cuma nak sebut apa dia? Umur kita ni 60-70. Orang perempuan boleh cecah 75. Orang lelaki ghalibnya 73. Dengan sebab kesihatan dan sebagainya. Kenapa orang perempuan panjang sikit pada lelaki? Sebab orang perempuannya hatinya di mulut. Orang lelaki hatinya di hati. Orang perempuan kalau tak puas hati dia sembuh terus. Orang lelaki dia sabar. Sabar. 3 blok mati. Orang lelaki. Betul. Sebab kajian yang dibuat. Saya forum baru ni dengan Ustazah Isfadiah. Dia buat kajian di Amerika. Ada satu kajian. Perbezaan antara orang lelaki dengan orang perempuan. Emosi dia. Jadi dia kata emosi perempuan ni tidak stabil lah. Orang lelaki ni relax. Dia relax. Tapi dari sudut satu dapatan kajian, orang perempuan ni sebab dia tak relax tu menyebabkan dia selalu bercakap banyak. Orang perempuan dia akan luahkan terus. Orang lelaki dia tahan. Menyebabkan banyak serangan jantung berlaku pada orang lelaki. Tidak pada orang perempuan. Jadi teruskan bercakap macam-macam. Teruskan bercakap. Itu memang sifat kita. Tapi kalau jenis senyap tu, itu tanda-tanda nak mati. Bukan gurau-gurau macam tu. Sebab ada juga orang yang lelaki cakap banyak. Ada orang perempuan yang tak bercakap banyak. Tapi tak apa. Tapi hakikatnya, ghalib orang perempuan masuk ke bercakap. Masuk isteri saya lah. Saya bercakap sini, balik saya kena cakap nanti. Perempuan. Maka saya jenis tak sabar, saya akan start kereta pergi menjala ikan. Untuk luahkan kekecewaan dekat situ. Baik, kemudian dia kata lagi, setiap apa yang kita kasih dan sayang, bukan sayang, semuanya akan kita tinggalkan dan yang hanya kita bawa ke alam akhirat hanya amal soleh saja. Apa yang kita ada, sebab saya bidang kemahiran sedikit yang Allah beri pada saya ni, bidang faraid. Mengajar faraid seluruh negara kita mengajar. Dalam TV pun kita mengajar. Cuma kita sebut bahawa apa yang kita nyatakan dalam setiap kali kita kuliah, apa yang kita ada ni bukan milik kita. Yang saya pakai serban ni, jubah ni, handset saya, bag ni, semua bukan milik saya. Milik kita apa dia? Apa yang kita pakai yang dah lusuh, itu milik kita. Apa yang kita makan jadi najis, itu milik kita. Jadi darah daging, itu milik kita. Apa yang kita simpan, itu belum tentu milik kita lagi. Belum tentu milik kita. Yang pastinya, bila kita mati, semua akan jadi milik orang lain. Jadi milik suami kita, milik isteri kita, milik anak-anak kita. Mungkin kita pakai beli kain batik banyak, beli kat Terengganu. Mungkin akan dapat kepada isteri baru suami kita. Mungkin juga. Jadi faraid. Ini satu benda yang kita sedar. Kadang-kadang kita beli baju bagus-bagus. Mungkin dapat kepada suami baru isteri kita. Gitu pula. Jadi kita kena sedar macam tu. Sebab Nabi kata, aku pelik melihat manusia yang sangat cemburu kepada harta orang lain. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tidak cemburu kepada harta orang lain. Kami sayang harta kami sendiri. Maka jawab Nabi, bukan macam tu. Maksud aku adalah orang yang
Mencintai harta orang lain maksudnya apa yang kita ada ni, itu yang kita punya. Apa yang kita simpan itu bukan milik kita. Itu milik harta orang lain. Itu tersebut. Dan saya jumpa banyak kes perbalahan. Semalam ada satu kes, orang makcik, dia WhatsApp saya. Saya kalau WhatsApp panjang-panjang ni, saya malas nak balas. Sebab kita kena baca. Jadi pening. Kalau dia telefon, insyaAllah kita respon. Kisahnya bagaimana kisah adik bongsu dia yang tamak kepada harta pusaka. Habis nama, tukar nama adik dia. Dan kalau dia ada adik-adik yang lain, 4-5 orang lagi adik-adik. Ni punya hati tak tahulah. Hati sudah hitam ke hati, tak ada hati ke maknya. Siapa tahu tu? Dia tanya kita, apa ustaz, apa pandangan ustaz? Pandangan, saya kata pandangan mata selalu menipu lah. Kita kata dosa besar lah dia buat macam tu pada adik-beradik dia. Bayang, kadang. Apa yang dia rebut tu dapat kat dia ke? Tak. Kalau dia mati, dapat pada waris dia pula. Kalau dia tipu harta tu, diwarisi oleh anak-anak dia pula. Betapa banyak haram tu. Haram. Tu yang jadi satu kalimah. Haram jedah tu. Nah. Jadi gitulah sebab apa? Haram sarang-arangnya dia buat. Ni banyak berlaku. Betul perempuan sekalian. Ada satu kes di Manjoy. Kenal Manjoy? Manjoy ni. Manjoy dia pergi pinjam geran tanah mak dia. Pinjam geran, dia kata, yuk lah. Yuk nak pinjam. Nak buat apa? Nak disandar kat bank kejap. 2 tahun je mak bagilah. Takkan mak tak percaya kat yuk. Yuk pula anak satu-satunya anak jantan. Yang lain semua betina, kata dia. 4 orang anak perempuan. 1 anak lelaki. Mak tukar nama. Tukar nama, bagi letak nama yuk. Cukup 2 tahun mak datang tuntut. Oh, bukan jauh rumah mak. Sebelah rumah dia je. Duduk kat luar pagar, tak boleh masuk dalam rumah. Mak nak apa? Orang Perak nak apa? Dia kata, betul saya sebut ni, saya orang Kuantan. Mu nak gapa ni? Mu nak apa? Nak geran mak balik lah, yuk. Ni kamu dah pinjam dulu. Dia kata, mana ada? Kan mak bagi kat yuk. Dia ubah statement. Mak dah bagi kat yuk kan? Mana? Kamu kata nak pinjam je. Tak adalah. Mak bagi kat yuk, mak dah tak ingat tu. Dia bagi 200 duit. Mak tak usah sebut apa-apalah. 200 bagi kat mak. Geran dia ambil. Mati mak tu. Bukan mati selepas tu lah. Apa lama mati. Saya nak tanya puan-puan sekalian. Tanah tu milik siapa? Milik mak ke milik yuk tadi? Milik mak. Dari sudut hukum milik mak. Dari sudut legal milik yuk. Nama. Bila tu yuk tu pula mati. Difaraidkan bersama isteri dan anak-anak. Isteri dan anak-anak tahu tu tanah apa dia. Tengok haram apa yang dia buat. Orang yang merampas harta orang lain, dunia lagi Allah tunjuk dah. Keluarga tak bahagia. Alam kubur tak tahulah macam mana seksa dia. Tak tenang. Bukan zakat tak tenang, memang kena azab. Ambil harta orang. Nabi kata, kullu lahmin nabata min suhtin. Setiap daging terbit daripada benda yang haram, fannaru awla bih. Neraka aula untuk bakar dia. Kesian, saya tahulah. Adik-adik dia maafkan dia atas apa yang dia telah buat. Cuma kita nak sebut ini keadaan manusia yang merebut harta benda dunia. Sedangkan Nabi kata, Jibril kata, mufariquh, kamu akan tinggalkan semua. Baik. Setiap apa yang kita kasih dan sayang, semuanya akan kita tinggalkan. Kereta kita tinggal, suami yang kita sayang sangat tinggal, isteri kita sayang tinggal, anak-anak tinggal, semua tinggal. Mangkuk-mangkuk yang kita beli tu tinggal. Tupperware tinggal. Yang kita dah susun. Sebab orang Melayu kan suka susun benda-benda cantik ni. Dia pakai kat rumah yang sumbing, sudu, sengit dia pakai. Yang cantik mana? Setahun sekali lah. Air raya yang kita pakai. Kita seorang yang sangat berkira dengan diri kita sendiri. Sebenarnya gitu. Jadi balik ni tukar lah. Pakai yang sedap-sedap, biar kita pakai. Biar aku yang merasa. Betul kita nak tetamu. Tapi tetamu setahun sekali, dia pun tak tahu kita pakai setahun sekali. Ataupun hari-hari. Yang penting kita pakai yang kita. Sebab semua tu bila kita mati, pusaka. Jangan buat sedap. Telekong kita ni pusaka. Jangan anak senang-senang. Ni kita sedekah. Ni sedekah. Dia seorang buat keputusan. Tak boleh. Kena konsensus. Semua adik-beradik kena tahu. Nak sedekah pun. Duit mak banyak. Niat baik. Dia sedekah kat pi ustaz. Buatlah bangunan ustaz. Duit mak saya. Setuju semua? Saya seorang yang setuju. Tak boleh. Haram. Kena semua setuju baru boleh kita bagi. Jangan kita buat keputusan sendiri. Itu sebab
Ramai orang bila mak dia mati, kain batik mak tak pakai lagi. Bukan yang tutup jenazah tu. Yang tak pakai lagi dia buat senyap, letak macam ni. Nak? Dia kata, kamu mengandung ke? Ya, mengandung. Penuh ni kain batik dalam perut dia. Ataupun periuk belanga dia ambil. Jangan ambil tanpa keputusan semua. Tu kita kena ingat. Kemudian yang ketiga, solat malamlah tanda seorang itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perempuan rajin bangun solat malam, itu tanda perempuan yang orang mulia. Solat malam, saya solat malam Ustaz, maghrib dengan isyak, bukannya tu. Dah tu wajib. Kita memang mulia dah. Ni solat malam, bangun 2-3 pagi. Khususnya tak boleh tidur malam ni. Yang tak boleh. Kan orang kata, Ustaz, saya ada penyakit Ustaz, tak boleh tidur malam. Saya kata tu bukan penyakit, itu anugerah Allah. Dia suruh kita ibadat. Masalah penyakit saya Ustaz, saya bangun tak boleh tidur malam, ibadat pun saya tak boleh. Itu memang betul-betul penyakit. Itu betul. Kena mana? Bangun ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran ke, berzikir ke. Bukan tentu salat saja. Banyak benda kita boleh buat. Kalau kita malas baca Quran, pasang kaset Quran, dengar Quran, dapat pahala juga. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak pahala. Saya percaya orang-orang muslimat ni memang rajin. Arwah mak saya, mertua saya pun sama. Mertua saya sekarang tak bersihat, tapi waktu dia sihat dulu, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin. Sekarang tak sihat. Dia lupa, sekejap lupa. Anak saya bongsu kecil, dia kata, ni budak mana ni? Ni anak, dia panggil Yuh, isi saya. Anak Yuh lah. Anak kamu ya? Kan dia tanya pula, ni budak, mana budak tadi? Budak tak ingat. Masa dia sihat, dia baca Quran. Masa dia sihat, kuat berzikir. Maka kata ulama, kata Rasulullah SAW, siapa yang kuat ibadat masa dia sihat? Kuat ibadat. Memang rajin, mari semayang surau, mari pengajian, baca Quran kuat. Tiba saat Allah SWT tarik semua nikmat tersebut. Dia tadi nak baca Quran, tak ingat dan sebagainya. Maka ketika tu pahala tetap berjalan langsung pada dia. Caranya, kita masa sihat, kita buat sungguh-sungguh. Ni masa sihat pun tak buat, tiba-tiba nak harap pahala dapat. Tak dapat. Tak dapat. Jadi kena buat gitu. Kena rajin ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala akan sampai. Kadang tengok sedih juga tak? Dulu sihat walafiat, tiba-tiba. Sebab tu Allah sebut dalam surah Yasin. Wa man nu'ammirhu, betul? Nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa-siapa yang kami panjangkan usianya, nunakkisu fil khalqi, kami akan kurangkan daripada sudut penciptaan. Dulu gagah, tak gagah dah. Dulu sihat, tak sihat dah. Maka Allah kata afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berfikir melihat keadaan macam tu? Kemudian kalau bangun solat malam tu tanda kita orang mulia dan Allah muliakan kita dengan solat malam. Kemudian terakhir sekali, pengharapan dan pertolongan yang utama adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah diletakkan pengharapan dan pertolongan daripada manusia sebagai keutamaan. Nombor satu, minta tolong pada Allah. Manusia hanya wasilah saja. Pengaduan kita kepada Allah, adu kepada Allah nombor satu. Kemudian kita minta tolong manusia itu sebagai wasilah semata-mata. Dan kadang-kadang kita minta kepada Allah pertolongan, janganlah kita anggap Allah akan bagi terus. Sebab ada orang minta pada Allah, dia macam arah Allah supaya dapat tu. Nak menantu baik, nak menantu gaji besar, nak anak gaji bekerja. Dia doa, tengok-tengok anak dapat surat tawaran terus. Mana boleh gitu? Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tangguh dulu, tak bagi awal. Tangguh pada waktu tertentu. Baca ada satu kisah seorang makcik, dia ada 5 orang anak. 4 orang anak coradik. Mungkin makan poyok kuat. Coradik benar. Belajar overseas. Ketika tu, betul. Orang kata, dalam sektor kerajaan, 3 negeri yang paling banyak masyarakat. Kelantan, Terengganu, Perak. Kelantan, Terengganu sebab makan budu. Makan ikan fresh. Perak ni terpoyok. Durian. Wallahualam tu kajian tu lah. Tapi nak kata itu. Dalam sektor kerajaan. Jadi saya sebut apa? 4 belajar overseas. Coradik. Mangga mak dia dapat anak 4 orang coradik belaka. Semua pandai-pandai. Gaji besar belaka bila balik. Tiba-tiba anak dia nombor 5, bodoh, tengin, semua ada belaka. Panggil tengin sini. Tengin ni benar tak? Belajar tak lepas, semua tak lepas. Last sekali belajar duduk rumah dengan dia. Duduk dengan dia. Dia kata, kenapalah kamu tengin berbenar, tak macam abang-abang kamu, coradik belaka. Kamu ni, kamu semua kamu. Tak. Semua tak betul bagi anak yang dekat dengan dia. Makan pun ikan masing. Kalau anak-anak jauh balik, semua makan ayam golek, kambing golek, lembu golek, semua golek belaka.
makan sedap-sedap. Setahun sekali anak balik. Yang dekat dengan dia, kamu makanlah Maggi apa benda, mak malas nak masak. Bukan telur intan ya. Dia telur nipah. Tengok kalau ada macam tu tolong berubah. Anak yang dekat ni bagus. Sebab sakit pening makcik ni, anak tu yang jaga. Yang jauh, video call. Mamak ni saya kat kedai mamak ni, video call. Pakai wifi mamak punya. Sendiri punya kedekut. Baru call mak. Kadang seminit dua bercakap tu kita tu puas hati, bangganya mak gaji besar padahal. Balik pun jarang. Jenguk pun jarang. Doa dia kata, kenapalah Allah tak mustajab doa mak pada kamu ni? Rupa-rupanya ada sebab. Kalau Allah bagilah anak dia ni cerdik juga, tak ada siapa duduk dengan dia. Suami tak ada. Tinggal dia seorang. Allah takdirkan duduk dengan dia. Tapi doa mak dia untuk dia tu Allah bagi pada anak-anak dia. Anak dia pula cerdik. Itu mana apa tuan-tuan Allah perempuan sekalian. Mana kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kadang bagi on the spot. Kadang Allah tangguh dulu. Yang bagi terus ni kita kena ada rasa bimbang. Nombor satu, mungkin kalau kita wali Allah tu lain. Tapi dia juga satu hadis kursi yang mengatakan kalau Allah tidak suka seorang itu, bila dia minta Allah akan perkenankan. Terus. Sebab apa? Allah tak suka dengar apa dia minta. Tapi orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tangguh sekejap sebab Allah suka doa dia, permintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-manalah yang kita minta kepada Allah, kita minta kebaikan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita baca 4 hadis pada hari ini. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita sambung lagi pada bulan hadapan biiznillah azza wa jalla. Saya buka persoalan, kalau ada persoalan, kalau tak ada saya kena balik kepoh ni. Ada urusan pula hari Jumaat. Ada soalan ke? Ya. Berangan? Baik. Kalau baca laju, tepat bacaan tak ada masalah. Takut kita baca laju, kita langgar habis. Dengan trafik-trafik light tu jadi masalah. Tapi kalau Puan Hajah kata, baca tu okey, baca laju tapi tepat bacaan, teruskan, tak ada masalah. Cuma kalau kita baca laju, sebab dalam Quran pun Allah suka kata waratil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil. Tartil ni makhraj dengan tajwid. Jadi kalau kita rasa kalau kita baca slow tu menyebabkan kita berangan, kita kena latih lagi lah. Sebab kadang tu was-was sebenarnya. Was-was ni bisikan. Maka kena amal surah An-Nas, kata ulama. Surah An-Nas, amalkan surah An-Nas. Bagi setiap solat sunat tu, baca surah An-Nas. Rakaat pertama surah An-Nas, rakaat kedua surah An-Nas kita baca. Tak salah baca satu surah yang samanya, tak salah. Wallah. Ada soalan lagi tak? Nak tanya faraid pun boleh, insya-Allah. Ada 5 minit lagi. Ada soalan? Tak ada soalan? Nak balik lah? Masak? Ya. Baik. Okey. Sebenarnya Allah sebut dalam Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat amal soleh walaupun besar zarah dapat pahala. Jadi waktu tu dia tengah nyanyi-nyanyi, tiba-tiba dia baca Fatihah. Moga-moga dengan tu dapat pahala lah untuk dia, dan pembacaan dia moga sampailah. Kadang-kadang ahli maksiat ni, kalau orang kita kata dia seterus-menerus buat maksiat, tak apa tepat. Cumanya mana dia ingat lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika tu. Itu yang bagusnya. Macam Nabi Allah Isa AS, sangkaan baik itu sangat penting. Nabi Isa ni lalu dengan sahabat-sahabat dia, tengok bangkai satu bangkai. Tengok bangkai tersebut, tiba-tiba semua orang tutup hidung. Oh, busuklah bangkai ni. Tapi Nabi Isa kata, cantik betul gigi bangkai tu. Dia nampak yang cantik, dia tak nampak yang busuk. Jadi yang saya kata kat sinilah, salah satunya apa yang mereka buat tu, alhamdulillah lah, sebab mereka boleh membaca Fatihah lagi. Dan kita yang tengok ni, kita baca Fatihah jugalah. Wallahu a'lam. Ya. Dalam
Tak perlu. Tak perlu sadaqallahu azim. Sekadar kita baca. Macam kalau ayat yang bermula dengan bismillah, kita baca bismillah. Tapi kalau ayat tu tengah-tengah, contohnya memadai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu kita baca. Slow lah, auzubillah tu slow. Tapi sadaqallahul azim tak termasuk, bukan ayat Quran. Sadaqallahu azim bukan satu ayat. Kalau kita baca yang tu, masalah pada ayat kita. Ya, sebab. Ya. Kalau kita semua cakap dengan anak-anak, maknanya ada yang kita dah bagi yang anak yang orang ni, kita tak buat perjanjian apa-apa. Kita cuma cakap pengantin antara keluarga lah. Baik. Dari sudut pemberian, kita nak bagi pada anak-anak, disebut hibah. Hadiah. Hibah ni ada dua maksud, hadiah ataupun sedekah. Sedekah ni bagi orang rendah pada kita, hadiah ni bagi orang sama taraf ataupun lebih pada kita. Anak-anak panggil hadiah lah. Jadi kalau kita nak hadiahkan pada anak-anak, ada 3 kaedah hibah. Cuma yang biasa orang Melayu buat, hibah mutlak lah. Mak bagi kamu rumah ni, mak bagi kamu kereta ni, itu hibah. Tapi kalau dikait, kalau mak mati, rumah ni dapat kat kamu, itu wasiat. Bila wasiat kepada waris, mesti semua waris setuju dulu. Setuju bila? Waktu kita cakap ke bukan? Waktu kita mati nanti. Contoh saya khabar pada anak saya, Umar, kalau abah mati, kereta ni dapat kat kamu. Waktu tu saya tak perlu persetujuan anak-anak. Saya pun mati selepas 40 tahun kemudian. Banyak hutang lagi. Dengan awal-awal sangat. Saya pun mati. Bila saya mati, Umar pun sebut, kereta ni abah bagi kat aku. Anak-anak, adik-adik dia semua cakap, aku setuju. Maka on wasiat tadi. Tapi kalau ada yang tidak bersetuju, kena serah hak faraid pada yang dia tak setuju tadi. Bukan Umar dapat seorang-seorang. Jadi, berjaga-jaga dengan terma, mak ni mak bagi kamu. Itu hibah. Tapi kalau kata, kalau mak mati, kamu dapat, itu wasiat. Cuma, satu lagi ada namanya wasiat, hibah bersyarat. Hibah bersyarat, dia macam wasiat. Tapi dia dah hibah. Benda tu terjadi. Contoh, dia kena buat dokumen hibah. Saya wakili Sesak, dengan ini, dengan tenang hati ikutlah apa nak tulis itu, menghibah selepas saya mati nanti, menghibahkan macam-macam dia kata itu kena lantik pihak-pihak tertentulah, contoh as-salihin ke peguam-peguam yang siqah, yang dipercayai ke buat. Jadi kalau makcik tanya tadi, Puan Hajah tanya tadi tentang bagi pada ni, hukumnya sah walaupun bercakap saja. Mak bagi kamu rumah ni, anak pun kata saya terima, sah. Ataupun dia senyap, dia tak terima, cuma dia pergi cap rumah tu, mana dia terima tu penerimaan. Maka kena hati-hati dengan terma wasiat dengan terma hibah. Baik. Hajat di hati apa dia? Kalau hajat kita nak bagi masa kita hidup, kita sebut hibah. Tapi kalau hajat di hati tak nak bagi masa hidup, nak bagi lepas kita mati, memadai dengan faraid cukup. Faraid ni cuma ada orang faham faraid ni tak aci Ustaz dia kata faraid sebab laki dapat banyak, perempuan dapat sikit. Bukan isu aci tak aci, tapi itu kefarduan yang Allah tetapkan. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Cuma kalau kita rasa kita nak rasa puas hati, aku masa hidup aku nak nampak dia dapat apa yang harta aku ada. Kalau hibah mutlak, tukar nama terus. Nak bagi rumah ni, bagi jabat tanah, tukar nama. Kereta, GJPJ, tukar nama terus. Cuma yang kita risau, kita tak kenal anak kita tu siapa, karakter dia. Maka terjadilah macam di Kelantan. Dua-dua, anak profesor, menantu profesor. Mak ayah bagi rumah pada dia, dia tendang mak ayah keluar. Tu kalau dia hibah mutlak. Cuma, mak ayah dari sudut hukum, dia boleh mengambil kembali apa yang diberikan pada anak dia, selagi mana harta tu masih lagi milik anak. Kita boleh ambil balik. Dari sudut syarak. Tapi kalau bagi kat menantu, tak boleh lah. Mantu bukan anak kita, menantu kita. Allah, apa dia tadi nak sambung? Pembayaran. Ya, itu tak boleh. Itu kena buat dokumen hibah lah, hibah bersyarat. Hibah bersyarat, buat hibah. Kena buat dokumen je. Tak juga. Sumpah.
buat boleh kalau kita mampu buat sendiri boleh. Benda tu tak mahal mana. Kalau mampu buat sendiri, dapat sedikit sedikit cumanya kuat tak kuat lah kita buat tu. Kalau dengan peguam ni kuat lah sikit. Nah. Wallahualam. Tapi kalau as-salihin tu tak banyak mana rasanya, sikit saja. As-salihin. Banyaklah terma-terma dia. Atau pergi Jabatan Agama boleh buat sekarang. Macam saya ceramah di Jabatan Agama, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Selangor, semua ni buat sekarang. Yang Perak saya tak pasti. Wallahualam. Ya, insya-Allah. Sekadar itulah dapat kita sampaikan. Minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Apa yang saya nyatakan, buku ni dicetak untuk dana kami. Kat belakang tu kalau perempuan ada anak-anak yang kaya-raya, sebab kita sedang mencari fasa akhir sebenarnya. Fasa akhir ni sekitar 400,000 lagi. Maknanya jumlah keseluruhan pembinaan tu cecah 3.2 juta. Yang fasa akhir ni termasuk fasiliti, barang-barang kita nak beli dalam perkara tersebut. Tuan-tuan boleh sebarkanlah insya-Allah pada masyarakat. Ya. Ni di sini sekarang operasi di Meru. Yang kita buat pembinaan di kampung Cik Zainal, Cemuk Perak. Wallahu alam. Akhir sekali, saya ada bawa produk saya, Faiz tahu ni. Produk yang kami keluarkan, syarikat kami lah, namanya Kokotin. Kat sini ada Puan Jariah. Ada Puan Jariah datang ke? Tak ada. Kokotin ni, bagusnya dia ni, tagline kami, ratah saja pun sedap. Bagi budak-budak. Orang tua jangan ratah. Yang kedua, dia musuh sembelit nombor 1. Dia bagus untuk sembelit. Sebab kita ada ekstrak buah tin dalam tu. Tin ni kalau tak minum kokotin pun tak apa. Cari buah tin, dia sangat bagus untuk perut kita. Yang kedua, saya ada bawa juga siapa suka white coffee, kita ada white coffee, tin white coffee. Siapa berminat boleh dapatkan dekat kereta. Tak berminat, saya nak kena balik lah sebab hari ni hari Jumaat, nak sembahyang Jumaat sana. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.